Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil. Ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung insya-Allah pengajian kitab kita Matn' al-Badri. Yang kita duduk dalam, kalau kitab saya ni muka surat 151. Dalam bab masalah babul khiyar fin nikah wal i'fafi wan nikahir raqiq wa ma yudhkaru ma'ahu wa ma yudhkaru ma'aha. Mana dia ayat salasatul madhkur. Salasatul madhkur. Jadi kita duduk dalam bab masalah babul khiyar bainal baqa'in nikah wa fisqihi lah. Bab pada kita nak pilih sama ada kita nak mengekalkan nikah atau kita nak mempasahkan nikah. Jadi pilih antara kita nak mengekalkan nikah ataupun kita nak mempasahkan nikah. Dengan sebab-sebab yang tertentulah, ada arid atau ada aib, arid benda-benda yang mendatang insya-Allah. Baik. Ini kata dia qala musannif rahimahullah. Ini bab pada menyatakan khiyar, mana pilihan. Nah, pilihan macam kita abang Zat, mana pilihan antara kita nak mengekalkan nikah atau kita nak mempasahkan nikah kerana ada aib. Yang pertama, nikah, menyatakan khiyar pada nikah dan mengi'fafkan furu' akan asalnya. Mengi'fafkan, yakni mencarikan isteri bagi bapa. Itu makna i'faf. Kita nak cara bab masalah mengi'fafkan. I'faf ni mencari isteri bagi bapa. Mana mengi'faf oleh furu'. Kata kedai kau itulah mengi'faf furu'. Jadi men'i'faf oleh furu', mana mencari oleh furu'. Tu kita anak akan asalnya. Asal tu bapa. Asal ni mana dia, iaitu bapa. Makna dia bab masalah kita kena cari isteri kepada bapa kalau dia minta. Jadi i'faf furu' akan asal ni, maka jika sekiranya asal ataupun bapa menuntut kepada kita furu', kepada kita anak-anak, untuk mencari isteri kepada dia, pada bapa tu tadi. Misal kita buat padu takdir, kata mak meninggal tinggal bapa. Bila mak meninggal tinggal bapa, maka bapa tuntut kepada anak-anak ni, anak-anak aja sak-sak, tuntut apa? Untuk cari isteri pada bapa ni. Tuntut benar. Maka pada ketika tu ulama kata maka wajib furu' kita anak-anak ni mencari isteri untuk bapaknya dengan belanja apa? Belanja anak-anak. Ni kalau kita tengok orang lah, kadang-kadang dia habis tak mengaji, dia kerja besar lah. Bila pak dia nak menikah, dia tak bagi. Kalau pak menikah, tak cek, tak balik rumah dah. Allahu Akbar. Bengong anak lu tu, bangsa tak mengaji. Bangsa tak mengaji. Maka ulama letak satu bab dalam kitab fiqh, bab wajib. Dia panggil babul i'faf. Bab kita mencari kita anak ni furu'. Bab dia kata meng'ifaf oleh furu' akan asalnya. Makna dia
wajib anak kena cari isteri kepada bapa kalau bapa tu tuntut untuk cari isteri. Dan lagi kata dia bab apa? Wa nikahir raqiq, dan bab nikah sahaya. Sahaya hamba. Dan barang yang disebut sertanya. Serta barang. Dikenaki barang ni ialah daripada ketiadaan wajib mahar misil apabila dipasahkan sebelum wati, dan haram wati sahaya furu', iaitu sahaya anak kita, tak boleh kita wati. Tu nak abang kata bab dia nak menyatakan satu, kita nak mencontohkan masalah khiyar, nak faham masalah. Yang kedua dia nak menyatakan bab i'faf, yang ketiga nak menyatakan nikah sahaya, yang ketiga nak menyatakan barang ataupun perkara yang bersangkut paut dengan bab masalah nikah, masalah khiyar, masalah apa ni. Misal kita kata wajib mahar misil apabila dipasahkan sebelum daripada wati. Dan bab yang dia nak sebut juga, yang disebut peserta ni ada 3 bab, salah satu mazkur. Yakni bab haram kita wati sahaya furu', iaitu sahaya anak. Bab masalah ni. Ni dalam bab ni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kita baca laju-laju ni. Jadi tuan-tuan, kita baca bahasa Tok Guru sebut, kita ni bukan nak buat dusun. Kita nak makan buka payung. Jadi ibarat ni saya tak ni lebih kurang lah tuan-tuan. Jadi kalau orang nak buat dusun ni, dia nak ambil benih elok, benih cantik. Lepas tu dia balik, dia tanam, dia berbaja pun kerana dia nak jual buah tu kat orang. Jadi tuan-tuan, duduk dalam ni, kita mengaji. Kita seolah-olah kata Tok Guru, kita makan buah buka payung. Tahu buka payung? Kita pergi beli buah durian, kita buka tang tu, kita makan tang tu. Buat cara makan tang tu lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula sabit khiyar. Khiyar ni mana pilihan bagi tiap-tiap daripada laki dan isteri. Laki itu kena pada suami. Daripada laki isteri itu sabit, mana tetap khiyar. Mana boleh kita khiyar ni sebab apa? Dengan sebab gila. Itu satu benda ataupun satu perkara yang sabit khiyar. Mana boleh kita khiyar. Pilihan lah. Kita nak sama ada kita nak mengekalkan nikah ataupun kita nak khiyarkan kerana ada aib. Apa aib di sini? Gila. Gila. Dengan sebab gila. Dan jika tu orang majlis Raya bagi kata gila. Dan jika gila tu berputus-putus sekalipun. Maksudnya dia tak gila straight. Perempuan ni dia tak gila straight. Laki ni dia tak gila straight. Kadang-kadang dia gila, kadang-kadang apa tu, dia baik ni. Setahun sekali ke dia gila, tak kira lah. Bahkan istidrak kata berputih. Jika sedikit gilanya, bagaimana kata sedikit ni? Seperti tu misal bagi kata sedikit. Sehari dalam setahun. Setahun ni sehari ada gila. Perempuan ni. Dia pun gila merayat. Gila. Di dalam setahun tu dia gila sehari. Bahkan jika sedikit gilanya, seperti sehari dalam setahun, kata dia jawab, saya tiada boleh khiyar dengan dia. Dengan gila. Ambil ibarat ni. Bermula sabit khiyar bagi tiap-tiap daripada laki dan isteri itu khabar tu, ialah dengan sebab gila. Pasal Raya bagi gila, kata gila tu, dan jika berputus-putusnya.
Jika yang ni jika gila itu berputih-putih sekalipun, apa mana sekalipun, sabit juga khiyar. Itu. Maksud dia banyak. Walaupun dia ni dia berputih-putih. Bahkan kata dia, ni istidrak bagi kata berputih-putih. Bahkan jika gila sedikit. Bahkan jika sedikit gilanya. Gila. Seperti sehari di dalam setahun. Ada jawab. Nescaya tiada boleh khiyar dengan dia. Itu tak boleh. Pasal sikit. Yang pertama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan juzam. Juzam ni kusta. Kalau orang Kedah panggil cabuk. Buruk. Kusta. Juzam. Itu bahasa Arab. Dan sopak. Kalau bahasa Arab panggil baros. Baros. Ni sopak. Sopak ni penyakit putih-putih. Orang sini panggil balak. Balak. Dan jika bersamaan dua laki isteri pada aib tersebut itu. Sekalipun. Apa makna sekalipun? Sabit khiyar juga. Dia makna kata aku lah. Suami isteri dua-dua sopak. Bila dua-dua sopak. Habis tu dia jika bersamaan tu raya bagi kata sopak ataupun juzam. Dua-dua ni penyakit juzam, kusta. Ataupun dua-dua ni penyakit kusta. Suami pun sopak. Laki pun sopak. Jika bersamaan dua laki isteri pada aib. Jadi pada penyakit yang tersebut. Maksud dia suami pun ada sopak. Isteri pun ada sopak. Maka ulama kata sabit juga khiyar. Boleh. Boleh khiyar. Walaupun sama-sama penyakit. Ya. Ulama kata. Pasal apa? Dia tengok jijik tak jijik. Kata-kata setengah. Kalau kita tengok dalam kitab Idhahul Ba'd. Dia kata masalah jijik. Isteri tu dengan suami tu jijik. Suami dengan isteri tu jijik. Sebab tu dia boleh khiyar. Walaupun penyakit yang sama. Boleh kalau dia tak. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah. Dan sabit khiyar bagi walinya. Dikendaki wali di sini ialah wali khas, iaitu bapa dan saudara. Dan sabit khiyar bagi walinya dengan tiap-tiap sesuatu daripada yang tiga itu. Sesuatu yang tiga itu. Tiga mana? Gila, juzam, sopak. Sabit khiyar bagi wali. Ni masalah ni. Sabit tu jika menyertai akad. Jika menyertai akad. Apa makna? Yang ni jika sabit-sabit tu. Orang mengaji jika ni. Sabit bagi wali tu pasah apabila ada aib tu pada masa akad nikah. Orang mengaji hak ni dia panggil qaid. Qaid ni syarat. Syarat bagi kata sabit khiyar bagi wali ni. Wali boleh khiyar jika. Tu syarat dia. Jika menyertai akad ini. Jika menyertai oleh aib. Oleh aib itu akan akad. Mana ketika akad nikah tu ada aib. Mana nampak aib nyata jelas. Kata ada aib, maka pada ketika tu wali boleh khiyar. Situ. Jelas je situ. Jadi sabit bagi wali pasal apabila ada aib tu pada masa akad. Pada masa akad nikah. Adapun kita ambil muqabil. Adapun selepas daripada akad nikah, maka tidak sabit bagi wali pasah nikah. Tak sabit bagi wali, melainkan bagi Tuhan punya diri Allah. Ini bagi wali. Ini cara bagi wali. Wali di sini, yang dikenaki wali di sini ialah wali yang khas, iaitu bapa dan saudara. Bapa dan saudara. Boleh dia nak khiyar. Tapi pada ketika ataupun pada menyertai akad. Ketika akad tu. Adapun selepas pada akad, adapun hak yang selepas, bila selepas pada akad baru nyata kata ada aib,
maka tak boleh, mana tak sabit bagi wali. Tak sabit bagi wali lah, tapi bagi laki isteri tu ya Allah sabit situ. Qala musannif rahimahullah, dan sabit khiyar. Ni istinaf. Dan sabit khiyar bagi suami jika didapatkan isterinya, isteri bagi suami tadi tu rutaqa atau qurana. Dua perkara. Satu rutaqa, satu lagi qurana. Iaitu tersumbat tempat jimat dengan daging. Itu rutaqa. Pada yang pertama, pada yang pertama, pada rutaqa. Apa makna rutaqa? Makna tersumbat tempat jimat dengan daging. Buka-buka malam tak ada. Masa tak ada lubang. Kerana apa? Kerana ada tertutup dengan daging. Ada. Orang ni ada ke? Ada. Itu ulama fiqh letak dalam kitab. Dan dengan tulang atau pada kata dengan daging. Mana yang kedua, tersumbat tempat jimat dengan tulang. Pada yang keduanya, mana keduanya? Yakni pada qurana. Kalau disebutlah kitab fiqh qurana, mana tersumbat tempat jimat dengan tulang. Kalau dia sebut rutaqa, tersumbat tempat jimat dengan parah dia tu, tersumbat dengan daging. Maka sabit bagi suami itu khiyar. Kalau isteri dia macam tu. Sabit ni mana pilih? Boleh dia khiyar. Mana dia pilih sama ada dia nak kekalkan nikah ataupun dia nak mempasahkan nikah. Terpulang pada dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sabit khiyar bagi isteri jika didapatkan suami terpotong zakarnya. Kalau suami itu terpotong zakarnya, zakat suami. Tengok malam pertama buka tengok, Allah, tak ada putus. Atau setengahnya. Jadi potong semua. Ataupun setengahnya, setengah daripada zakat. Taswir bagi kata setengah tu, sekira-kira tiada tinggal daripada zakat tu qadar hasyapah. Mana dia qadar hasyapah? Hasyapah tu tepi geledah. Tak ada tepi geledah. Tepi geledah tu tak ada. Pasal apa? Pasal terpotong. Misal Tok Mudin ataupun zaman dululah, bila kerak-kerak dia terkerak sekali dengan tepi geledah tu. Buka-buka tengok tak ada qadar hasyapah, tepi geledah tu tak ada. Maka sabit khiyar bagi isteri jika dia macam tu. Walaupun tak ke semua, tak ada yang terpotong semua tu telah lah. Ada ni tak ke semua, tapi setengah qadar hasyapah tu kira setengah. Walaupun tinggal itu panjang lagi, tapi qadar tu habis, maka sabit khiyar bagi isteri. Qala musannif rahimahullah. Dan jika dipotong oleh isterinya atau kemudian daripada sudah diwatinya sekalipun, tu royah bagi kata apa? Dan jika dipotong, ni royah bagi kata sabit khiyar tu bagi isteri tu, dan jika dipotong oleh isterinya, walaupun isteri dia kerat geram, anak ni kali ke apa, isteri kerat. Bila isteri kerat, maka tak ada lah asal apa, tak ada zakat ataupun qadar, setengah dia ataupun semua tak ada, maka boleh isteri dia khiyar walaupun dia yang potong. Gitu. Masalah dia kena hukum tu masalah lain, tapi nak abang kata di segi hukum, di segi bab masalah hukum bab nikah kahwin ni, boleh isteri tu sabit bagi isteri tu khiyar walaupun isteri tu sendiri yang khad. Gitu. Atau kemudian daripada sudah diwati sekalipun. Ni atau pada kata jika dipotong. Takdir dia ni. Atau kemudian yakni atau jika dipotong kemudian daripada sudah diwatinya sekalipun. Apa makna sekalipun? Yakni boleh khiyar juga. Pasal apa? Kerana hasil mudarat dengan dia. Kerana boleh apa dia juga? Kerana hasil mudarat dengan dia. Boleh. Walaupun selepas daripada diwati sekalipun.
dan kerana qiyas seperti orang yang menyewa rumah. Apabila merubah rumah yang disewa tu, maka sabit khiyar. Boleh. Padahal dia sewa rumah. Bila dia sewa rumah, dia yang perubah rumah tu. Nah, bila perubah orang yang sewa tu, lepas pada dia rubah, sabit bagi dia khiyar. Boleh dia khiyar. Nak sewa ke dia tak mau sewa pasal rumah rubah. Maka siapa bagi rubah, tu dia tak ada bercakap. Tapi yang salah, dia nak cerita sabit khiyar jika terpotong. Siapa potong? Walau isteri tu sendiri yang potong, maka sabit khiyar bagi isteri. Sabit khiyar juga. Gitu. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ni saya pelaju ni tuan-tuan. Dan sabit khiyar bagi isteri. Mana sabit khiyar ni? Sabit pilihan. Antara nak mengekalkan nikah atau nak mempasahkan dia akan nikah. Boleh juga. Sama ada dia nak khiyar ni mana pilihan. Antara dia nak mengekalkan ataupun dia nak mempasahkan nikah tu. Bagi isteri, jika didapatkan suaminya unnah. Apa unnah? Iaitu unnah tu mati zakarnya, mati pucuk. Sabit bagi isteri. Mati zakarnya. Mati pucuk. Unnah ni mana mati pucuk. Sabit bagi isteri. Lemah daripada wati. Kait pada kata sabit tu jika ada unnah itu dahulu daripada wati. Kalau unnah tu sebelum, dahulu mana sebelum daripada wati. Tu satu. Adapun jika adalah ia unnah tu kemudian daripada sudah diwatinya. Maksud dia wati dulu. Boleh wati, mana dia jima dengan isteri dia. Bila selesai, selepas pada jima tu baru unnah, baru mati pucuk. Maka tiada sabit khiyar bagi isteri. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Pasal apa tak boleh? Ilat dia ulama kata kerana bahawa isteri itu dia telah tahu bahawa kuasa suami dia atas wati. Itu. Kalau mati pucuk tu berlaku, korang pun kena jaga. Jaga sah, tuan-tuan. Kena jaga. Maksud dia, bagi selepas pada wati tu, kalau mati selepas pada tu, tu tak boleh khiyar. Adapun kalau sebelum daripada wati, sebelum daripada jima' antara suami isteri tu, mana tak mampu lah dia nak jima'. Malam pertama daripada awal-awal menikah ni, tak pernah duduk macam tu, tak pernah jima'. Itu boleh sabit khiyar. Tapi kalau dia pernah dah, suami ni pernah jima' isteri dia, maka pernah berlaku persetubuhan jima' dengan isteri dia, selepas pada tu baru dia unnah, dia mati lepas pada tu, maka itu hak tu tak boleh khiyar. Nampak ada tuan-tuan masalah ni? Mudah ya ni. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tiada boleh khiyar, tiada boleh kita buat, tidak boleh khiyar, tidak boleh pilih dengan sebab yang lain daripada yang tersebut. Yang tersebut mana? Yang tersebut daripada gila, juzam, sopa, rutaka, korona, sampai ke kita unnah apa ni kita baca yang tersebut. Seperti misal mana? Misal bagi kata tak boleh yang lain melainkan hak yang dia sebut dia. Tiada boleh khiyar dengan sebab yang lain daripada yang tersebut. Ada sebut tu boleh, hak ni seperti. Misal yang kata tak boleh. Seperti jika didapatkan dia isteri atau suami lah,
Kunsa yang wadih. Apa kunsa wadih ni? Kunsa yang terang, yang nyata. Wadih ni mana dia terang sebelah. Wadih belah mana? Belah laki-laki ataupun belah perempuan? Belah perempuan. Dia wadih belah situ. Adapun kunsa muskil. Kunsa muskil ni man lahu alataz dzukuri wal inas. Orang yang ada alat laki-laki dan alat perempuan. Itu muskil. Muskil ni nak jadi kunsa muskil, ulama kata dia ada lima syarat. Baru dia panggil, baru dia boleh hukum muskil. Dia kena ada 5 syarat. Dia kena ada 5 syarat, baru dia boleh panggil muskil. Kalau kata dia tak ada 5 syarat tu, itu tak nama kunsa yang muskil. Hidup berdua-dua. Dia mesti hidup. Dia ada 5 syarat. Pertama, dia tak pernah haid. Yang kedua, dia tak pernah mengandung. Yang ketiga, dia hidup kedua-dua. Kedua-dua keluar kencing. Yang ketiga, dua-dua hidup. Dua-dua ada hidup. Yang keempat lah, dua-dua ada hidup. Yang kelima ya, dua-dua keluar mani. Bila ada 5 ni, maka kunsa tu dia panggil muskil. Kalau kata dia ada syarat 5 ni. Kalau dia tak ada syarat 5 ni, maka dia wadih. Dia panggil wadih sebelah. Dia terang belah mana? Tengoklah. Dia terang belah lelaki ke ataupun dia terang belah perempuan. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka yang masalah kunsa yang wadih ini dia tak boleh khiyar. Adapun kunsa muskil, masalah kunsa muskil, maka tiada sah nikah sertanya. Tiada sah nikah ni bila kena kait situ orang yang ada kitab selama-lamanya. Tiada sah nikah sertanya nya kunsa muskil. Yakni selama-lama, yakni selama dia muskil. Selama dia muskil, selama tu tak sah nikah. Apabila hilang muskil dia jadi wadih pada mana-mana pihak lah. Wa imma dia wadih belah laki-laki ataupun dia wadih belah perempuan, mana-mana pihak, maka sah berkahwin dengan dia. Bila dia wadih, sah. Bila selagi mana tak wadih duk muskil, selagi itulah tak boleh. Tak sah nikah serta dengan dia. Atau didapatkan isterinya istihadah. Apa istihadah? Damai darah penyakit. Karena darah yang terbit pada paras perempuan ni 3 ya. Haid, nifas, istihadah. Ataupun dia panggil darah fasad. Atau bisul yang mengalir. Didapatkan isterinya tu istihadah, mari darah penyakit. Atau bisul yang mengalir. Yang darah bisul yang mengalir. Mengalir ni mana berayang. Tu semua tu tak boleh khiyar.
ada bisui dalam tu maka dia duduk mengalir lah, tapi darah tu darah bisui. Nah, dalam tu maka dia mengalir, bukanlah dia terbit darah istiadah, tapi dia darah tu darah bisui. Dia jadi bisui dalam tu, maka duduk berayak tu lah. Nah, bawah tambak tu duduk berayak tu. Bila duduk berayak, bolehkah kita nak khiyar? Tak boleh, kerana darah tu bisui. Nah, istiadah pun tak boleh. Qala musannif, dan setengah daripadanya, yakni setengah daripada sebab yang tak boleh khiyar. Setengah daripadanya tu, sebab yang tak boleh khiyar tu, penyakit yang dinamakan dia dengan mubarak. Apa mubarak? Mubarak ni cerita dia panggil kudir buta lah. Senang. Mubarak kudir buta. Cuba tuan-tuan tengok di luar tu. Orang yang ada kitab tengok di luar kitab tu, nombor 1 dia tulis qauluhu mubarak, iaitu penyakit gatai berbiji-biji, kemudian maka biji-biji pecahlah dan keluar segala ayak. Maksudnya dia pecah, dia jadi ini. Tu dia panggil, dia berayak, dia pecah, berdenih. Orang Kedah panggil dia berdenih. Tu dak berak kata kudir buta. Dan dinamakan dengan apa ni? Dengan hikah, penyakit gatai. Dengan hukah baca aku tu. Hukah. Buat hukah ni baca ada syadah tekaf. Apa hukah? Penyakit gatai. Maka termasuk pada dia penyakit korak. Songkla. Maka itu tak boleh khiyar. Maka tiada boleh khiyar dengan sebab itu. Dengan sebab apa? Istihadah bisui ataupun mubarak ataupun hukah. Tak boleh. Ulama kata tak boleh. Wallahu a'lam. Jadi nampak tak? Wallahu a'lam. Jadi guna tanah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka jika difasah nikah dengan aib, wallahu ta'ala alam, jadilah. Jadi masalah tak apalah kita ponti atas prank tu pun. Bakal pasal apa saya duk tengok, kalau kata tak ponti tahun ni nak pergi pada stesen tu dia lambat sangat. Dia jauh lagi nak sampai. Anda berada ni pukul 12. Wallahu alam, pelan-pelan kita pergi. Karena saya ada lagi majlis ni, insya-Allah. Di sini wallahu alam. Jadi ni amak dia apa? Unsa muskil ni dua-dua hidup. Ya. Dua-dua hidup. Mana unsa muskil ni man lahu alatuz zukuri wal inas. Mana dia orang yang ada alat laki-laki dan alat perempuan. Alat laki-laki dan alat perempuan. Hak laki-laki pun hidup, hak perempuan pun hidup. Bila dia hidup dua-dua, laki-laki pun tak ada nak kata pasal dia hak perempuan pun hidup. Hak yang bila nak panggil laki perempuan pun tak boleh. Pasal laki-laki pun hidup. Tu dia panggil kunsa yang muskil. Ni panggil dua alam. Maka dua alam ni tak boleh ni. Muskil ni ada 5 syarat macam kita habaq tadi lah. Ada 5 syarat. Maka dia mesti kelima-lima tu dia mesti hidup lah. Bukan hidup, maksudnya dia mesti ada, barulah dikira dia panggil muskil. Kalau tidak tak boleh panggil muskil ya. Tak boleh panggil muskil. Maka hak muskil ni kita tempuh dia tak batal sembahyang, dia tempuh kita tak batal sembahyang. Ulama kata dan tak sah kita nikah dengan dia selama-lama. Selama-lama ya Allah. Wallahu a'lam. Dan selagi mana dia duduk muskil. Bila dia jadi wadih ni mana terang, nyata, tulinlah. Dia terang belah mana. Kalau dia berat belah perempuan, maka dia terang nyata belah perempuan lah. Kalau dia ada haid, itu tak nama muskil. Itu dia panggil, dia punsa tu dia kira hukum perempuan.
Kalau kata hak perempuan tu tak hidup, dia hanya hidup hak laki-laki saja, intisyarul zakar dia panggil dalam kaedah. Kerahlah tu, hak perempuan tak hidup, maka itu dia hukum pengusaha tu perempuan. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung semula. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu min qawlina wa fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu wassalamu ala walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi